mewujudkan sekumpulan Muslim untuk menentang Muslim yang lain. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, ini benda yang sangat unik tau. Sangat unik. Apa jua yang ingin dilakukan oleh orang Islam mengikut panduan Al-Quran dan Sunnah, kita tak perlukan non-Muslim untuk serang, untuk hantam. Sebab akan bangkitnya satu kumpulan Muslim yang akan bantu mempertahankan dan akan menyerang Islam sendiri. Dalam pepatah Melayu sebut apa? Gunting dalam lipatan, ataupun api dalam, ataupun musuh dalam. Semuanya ada kena-mengena dengan selimut. Tuan-tuan dan puan-puan, perasan ke tidak, ini senarionya. Ini adalah senarionya. Bila Muslim kata, okey, contoh, saya bagi contoh tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah. Bila mana kita kata kita nak melobi agar pramugari kita dibenarkan untuk berhijab, dibenarkan, maka yang bangkit menentang tu siapa? Non-Muslim tak bising tau. Yang bisingnya Muslim. Dia apa masalahnya? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, Islamofobia ini telah menghakis keyakinan dia dan menjadikan dia merasa malu dengan Islam, dengan ajaran Islam, sehingga dia rasa jikalau dia sebagai Muslim bangkit menentang ajaran Islam sendiri dengan apa yang dicadangkan oleh orang Islam yang ada dalam Quran dan Sunnah, dia akan nampak moden, dia akan nampak cerdik, dia akan nampak pandai, dan dia akan mendapat keredoan daripada masyarakat luar. Islamofobia. Nampak tak benda ini berlaku di Malaysia juga? Dan tuan-tuan dan puan-puan, kenapa mereka nak buat macam ni? Kita bagi contoh. Saya handle beberapa kes orang Melayu yang murtad, remaja, khususnya remaja. Saya tanya, okay, what happened to you? Dia kata, no, why should I embrace this religion? Why I should remain in this religion? Kenapa saya perlu berada di dalam agama ini? Saya kata, kenapa? Dia kata, ini agama ajar keganasan. Saya kata, lagi? Saya bagi dia cakap dulu. Kita biasanya tak berdebat. Kita bagi dia cakap. Ini agama ajar keganasan. Ini agama mundur. Ini agama itu. Saya kata, ada lagi tak? Dia kata, itu cukup lah. Saya kata cukup. Okey, baik. Mandangkan seorang yang terpelajar, pelajar universiti selalu mengajar pelajar untuk bersikap kritikal dan mementingkan rujukan dengan nombor. Okey. Saya nak tanya, di dalam sistem perundangan, orang yang menuduh yang kena mendatangkan bukti ataupun orang yang dituduh yang kena menjustifikasi, dia tidak bersalah. Kalau dalam sistem perundangan, orang yang menuduh kan, saya tak boleh pergi dekat mahkamah, saya kata, oh, ni dia curi duit saya. Hakim tanya, kenapa awak kata dia curi? Dia curi, mana bukti? Apa saya pula bukti? Dia kena buktikan dia tak mencuri. Macam tu ke? Tak. Otak yang waras, dia tak akan cakap macam tu. Tapi perasan tak tuan-tuan dan puan-puan, hari ini orang yang menuduh Islam, dia tak datangkan bukti, tetapi dia suruh kita buktikan kita tak bersalah. Bukan hari ini, why you Muslim? Why me? Yang bunuh tu mamat seorang tu bukan aku. Apa hal aku pula kena? Saya tak bersalah, yang buat tu kena. Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan, contoh Arshin Viratu di Myanmar, Ketua Pergerakan 969, seorang Sami Buddha yang melancarkan pembunuhan dan pembantaian terhadap umat Islam Rohingya. Ada tak orang Islam minta kepada sahabat-sahabat kita beragama Buddha, kamu justify, kenapa kamu bunuh orang kita? Tak, sebab orang Islam dia waras, dia logik. Orang Islam Masya Allah, dia cukup waras. Dia tahu ini salah dia je, bukan salah agama. Orang Islam waras tak? Ke tak waras ni? Waras ke tak waras? Waras. Sebab kita tak pernah tanya kawan-kawan kita macam tu, betul tak? Sebab kita automatically, Islam telah set otak kita jadi lebih waras. Oh tak. Yang jahat tu dia seorang, tak ada kena-mengena dengan agama. Kawan aku okey, bukan agama dia salah. Oh, ada Kristian bunuh orang. Okey. Itu salah Kristian tu, bukan salah agama Kristian. Oh, ada Hindu sekarang ni bunuh sahabat-sahabat saudara kita dekat India. Itu salah dia, bukan salah sahabat penganut agama Hindu kita di Malaysia. Betul tak? Sebab orang Islam, Muslim, logical, waras. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, mereka tak bagi bukti. Saya bagi bukti lagi untuk membuktikan lagi. Bayangkan, yang menuduh tak bagi bukti, kita yang dituduh, saya bagi lagi bukti.
Okey, saya bagi beberapa contoh untuk kita bagi faham. Sebab barangkali ada sahabat kita menuntut, mereka pun ternanti nak jawapan. Tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tak orang kata, agama Islam, kalau Islam ni agama yang betul, kenapa semua negara Islam ni mundur? Pernah dengar tak? Pernah. Jawapan tu, tuduhan tu betul ke salah? Tuduhan tu saya tak kata salah, tetapi kurang tepat. Sebab dia menggunakan perkataan semua negara Islam. Sedangkan ada tidak kurang daripada 50 lebih negara majoriti Islam termasuk Malaysia. Kita tengok UAE maju, Qatar merupakan antara negara yang mempunyai pendapatan per kapita yang paling tinggi di dunia. Qatar. Tapi kalau kita kata demi untuk setuju, sebab kita nak berbincang, kita nak pendekkan masa, kita setujulah, okeylah, negara Islam ni adalah banyak yang mundur, banyak yang miskin. Ada dua cara nak melihatnya, dua cara. Tuan-tuan dan puan-puan tolong bagi perhatian, sebab tuan-tuan dan puan-puan akan ditanya nanti. Dua cara. Pertama, negara Islam itu miskin dan mundur, adakah kerana memang mereka miskin dan mundur dan tidak mau berusaha, ataupun sebenarnya mereka dirompak? Saya bagi satu contoh. Kalau sekarang ini lepas solat kita keluar, kita pergi lawat rumah kawan kita, banglo ada, banglo dia besar. Kita masuk je rumah dia, subhanallah, berselerak sana, berselerak sini, lepas tu najis berlambak kat sana, dia pakai yang tak pakai elok-elok dan sebagainya. Otak yang waras, akal yang sihat, dia akan buat apa? Dia akan terus buat tuduhan ke, kenapa kau tak reti nak jaga rumah kau? Kau ni memang pemalas kah? Ataupun kita akan tanya, what happened? Apa yang berlaku? Betul ke tidak? Kita akan tanya, apa yang berlaku? Selepas dia menceritakan bahawa ada sekumpulan perompak telah datang ke rumah saya, ikat isteri saya, ikat anak-anak saya, ikat saya, mereka letak parang di leher saya, lalu mereka selongkar rumah saya, dan mereka kata, kalau kamu tak bagi tahu besi keselamatan kamu itu, kami akan rogol anak-anak kamu dan isteri kamu. Maka saya bagi dan berselerak rumah saya. Sekarang nampak kawan kita tu, rumah kawan kita tu, kita kesian kat dia ke, ataupun kita kata pada muka? Kita akan kata kesian. Soalan saya simple je. Saya tak nafikan banyak negara Islam yang hari ini mundur, yang miskin. Tetapi soalan saya, siapa yang telah pergi ke tanah itu dan merompak hasil bumi daripada negara itu setelah mereka merompaknya dan kemudian mereka cabut lari dan balik ke negara mereka, tak meninggalkan apa-apa untuk mereka? Tuan-tuan dan puan-puan, negara Algeria, negara Lebanon, Masya Allah, negara Syria, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang merompak hasil bumi mereka? Negara Sudan, Somalia, British, semua masuk ke situ, rompak, selepas rompak mereka belah. Tetapi hari ini orang lihat negara itu miskin sebab agama Islam tak betul. Tak ada kena mengenai dengan agama. Kerana ini akan bawa kita kepada jawapan yang kedua, iaitu kalau kamu kata agama tu tak betul kerana ada negara yang majoriti penganutnya adalah Muslim, itu mundur, maka saya nak tanya, adakah semua negara, saya nak tanya, negara Colombia tu yang mempunyai antara kadar jenayah yang paling tinggi di dunia, negara Mexico, negara Venezuela, negara Bolivia, negara Brazil, saya nak tanya, tu negara majoriti Muslim ke? Kristian, kenapa tak kata agama Kristian mundur? Kalau nak guna konsep macam tu, nak kata agama lain, adakah negara Myanmar? Negara Myanmar pun, negara Laos, negara Laos dengan Myanmar, Buddha. Sri Lanka pun majoriti Buddha, tapi tak kaya juga. Adakah kita nak kata itu salah agama? Tak. Jangan hanya sekadar melihat Islam sebagai agama yang tak betul hanya kerana ada penganutnya yang tak betul, ada negaranya tak betul. Tuan-tuan dan puan-puan, memang banyak nak cerita sebab banyak fakta, tapi saya tak nak jamkan tuan-tuan dan puan-puan dengan terlalu banyak fakta.